yang dapat join program pagi ini. So program ni dah lama dirancang, cuma kita 2 kali kita tertangguh. Alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakanlah. Okay. Okay, terima kasih. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada saya punya AJK lah. Okay, Ahli Jadualkuasa yang telah berusaha untuk menjayakan program pada pagi ini. Ada yang dapat join, ada yang tak dapat join, tak ada masalah. Dan memang sememangnya kita khususkan kepada staff di PPD lah, sebab kalau ikut tajuknya how to approach industry ni, kita sebenarnya nak macam baru nak tatih lah. Okay, kita baru je nak belajar macam mana untuk approach industri lah. Okay, mungkin mungkin juga ada staff kita yang dah advance lah, dah memang mempunyai kerjasama MOU, MOA, okay, dengan industri. Okay. Dan kalau kita tengok di fakulti lain pun sebenarnya memang sudah advance lah. Cuma kita ni memandangkan kita banyak fokus kepada PNP. So kita masih kurang lah di bahagian industri lah, hubungan industri. Baik. Kalau melihatkan kepada polisi industri oleh ICRC, program dan aktiviti hubungan industri ini kita boleh laksanakan dengan pelbagai kategori lah. Okay, sama ada melalui PNP, okay, integrasi pendidikan, okay, pembangunan pelajar, perkhidmatan profesional, okay, seperti perundingan, pengujian, yang mana kita akan dengarkan daripada Dr. Ashraf ni. Dia banyak pengalaman lah dalam perundingan. Okay. Boleh jadi juga dalam bentuk tajaan, endowment, dana sumbangan beasiswa industri kepada pelajar. Ini semua adalah kaedah-kaedah lah bagaimana kita boleh menghubungkan industri dengan pihak kita lah di UTHM. Baik. Terima kasih juga Dr. Ashraf kerana dapat meluangkan masa pagi ini. Okay. Setelah 2 kali kita tangguhkan. Okay. Dr. Muhammad Ashraf Abdul Rahman ni dia adalah Ketua Pusat Industri Konservasi, Arkeologi, Survey dan Tata Cara Pemulihan Warisan. Okay, pendeknya Kasturi. Okay. Beliau adalah staf di Jabatan Teknologi Kejuruteraan Awam di FTK lah. Saya secara peribadi memang mengenali beliau dah lama lah, sejak 2008. Okay. Beliau memang seorang yang unik lah kepada saya. Jadi hari ini kita akan dengarkan perkongsian, okay, daripada Dr. Muhammad Ashraf. Okay. Saya tak mahu panjangkan, kita akan diserahkan kepada Dr. Ashraf lah. Silakan. Ya, terima kasih kepada sahabat saya, saudara Irwan Sanik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih sekali lagi kepada pengacara majlis, sahabat saya dari zaman FCAP dulu. Roommate saya juga. Sementara roommate saya di Blok D dulu. Sama-sama di FCAP. Masa mula-mula Saudara Irwan minta saya untuk bagi talk berkenaan dengan industri ni. Saya tak fikir saya lah orang yang sepatutnya bagi talk ni, sebab saya rasa mungkin ICRC lah ataupun penyelaras MOA, MOU ataupun penyelaras industri fakulti yang lebih layak untuk bagi tajuk ataupun topik berkaitan dengan industri ni. Tapi memandangkan bila Saudara Irwan cakap nak berkongsi pasal pengalaman, berkongsi pasal bagaimana menubuhkan pusat industri dan
bagaimana nak approach industri berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya rasa serta sedikit perkongsian pengalaman saya dalam menubuhkan pusat industri di luar UTHM. Okay, mungkin saya rasa di PPD pun sendiri kita saya rasa ramai antara staf-staf PPD yang dah bergerak ke industri, dan saya secara peribadi pun dah banyak juga bekerjasama dengan staf PPD untuk membuat kerjasama industri. Okay, contoh macam Dr. Hairudin, Dr. Khairi. Okay, saya dah pernah bekerjasama juga, dan saya melihat industri ini sebagai rakan sinergi kita ataupun partner kita di luar universiti yang boleh membantu kita untuk kita capai apa yang sepatutnya kita nak, dan bagaimana kita nak promotekan diri kita. Bukan sahaja jadi champion di dalam fakulti ataupun di dalam universiti, tapi juga kita kena jadi champion ataupun kena jadi somebody di luar bersama dengan industri. Okay, jadi melihat kepada agenda yang pertama, iaitu kepentingan kerjasama industri. Okay, ada beberapa sebab kenapa kita kena keluar, kenapa kita perlu bekerjasama dengan industri. Okay, yang pertama, saya lebih melihat kepada peluang pembangunan bakat. Okay, apa yang dikatakan dengan peluang pembangunan bakat ni, okay, sebagai staf akademik, okay, tak kiralah sama ada di mana-mana fakulti ataupun di PPD sendiri, okay, kita merupakan staf akademik dan kita ada tanggungjawab yang besar, okay, dalam menyampaikan ilmu bukan sahaja dalam silibus tapi di luar silibus kepada student, untuk student itu dapat manfaat. Dan kita tak boleh tertakluk semata-mata kepada silibus yang kita ada, dan kita berdasarkan kepada slide, nota yang kita pernah ada. Okay, jadi sebab industri ini dia bersifat dinamik. Okay, sebab apa saya kata dinamik? Dia berubah dari masa ke semasa, dan kita tak sempat nak belajar berkenaan dengan teknologi yang baru, dah ada lagi teknologi yang baru. Okay, jadi bila kita nak pergi kursus, bila kita nak pergi ke seminar dan sebagainya, dia memerlukan duit yang banyak. Okay, dan setiap kali kita nak pergi, dia dah berubah. Okay, baru kita pergi, katalah kita pergi bulan 8 ni, okay, tahun depan 2023, bulan 2, bulan 3 dah ada lagi teknologi baru, yang mana sentiasa berubah tu menyebabkan kita tak dapat nak kejar. Okay, jadi bila kita sebagai ahli akademik ni, okay, kita kena ambil peluang untuk pembangunan bakat ni, yang mana saya kelaskanlah kita punya staf akademik di UTHM ni kepada 3 kategori utama. Iaitu kategori pertama ni iaitu golongan akademik awal, yang mana mereka ni graduate awal 90-an hingga akhir 90-an. Okay, yang mana pada zaman mereka belajar, silibus mereka masih lagi tertakluk kepada silibus bukan terkini. Okay, mereka pun dari segi pengalaman mereka belajar, okay, pada ketika itu pakai typewriter, masih lagi menggunakan OHP untuk slide dan sebagainya. Okay, dan cara pembelajaran lebih kepada chalk and talk. Okay, kita salin nota. Okay, kita nak dapatkan maklumat itu berdasarkan kepada apa yang pensyarah bagi saja. Okay, itu adalah generasi awal, akademik awal yang graduate pada tahun 90-an. Kemudian kita ada generasi akademik pertengahan yang graduate bermula daripada 2000 hinggalah kepada 2009, yang mana saya melihat ini adalah zaman perubahan. Okay, daripada pakai typewriter, daripada pakai OHP, dah berubah kepada menggunakan komputer, kita dah ada projektor. Walaupun sebahagian daripada golongan akademik pertengahan ni dia pernah merasa belajar menggunakan OHP, tapi pada ketika
zaman itu dah banyak perubahan yang ada. Okey, dan dari segi storage, kita dah tak menggunakan disket, kita dah mula berubah kepada CD dan sebahagian, dan selepas tu kita dah menggunakan pen drive dan sebagainya. Okay, dari segi pembelajaran, silibus, dari segi konten, silibus konten juga, dia dah mula berubah, dia dah mula meninggalkan silibus-silibus yang lama dan dah berubah kepada silibus yang lebih baru. Okay, tapi masih lagi tidak cope kepada silibus pada hari ini. Okay. Dan generasi yang ketiga ialah generasi akademik baru, yang mana mereka ini graduate daripada tahun 2010 dan ke atas. Dan generasi ini adalah generasi yang kebanyakannya maklumat mereka yang mereka dapat semuanya di hujung jari. Okay, pada zaman ini kita dah mula ada smartphone, kita dah mula ada wifi, kita dah mula boleh dapatkan maklumat di mana-mana, berbeza dengan dua golongan akademik yang sebelumnya, yang mana kalau sumber untuk dapatkan maklumat lebih kepada library, lebih kepada kalau kata golongan akademik pertengahan ni mereka kena pergi cyber cafe. Okay, mereka kena pergi cyber cafe untuk pergi dapatkan maklumat di cyber cafe dan sebagainya. Okay, apa yang saya nak relatekan dengan ketiga-tiga golongan akademik ini ialah untuk golongan akademik yang awal tadi tu, kita tak ada masalah dengan mereka pada hari ini. Mereka dah tak menjadi masalah lagi sebab mereka ni dah ada banyak pengalaman, walaupun apa yang mereka belajar dan apa yang mereka sampaikan adalah mungkin berbeza dari segi silibus konten dan zaman, tetapi mereka ni dah ada pengalaman yang lama duduk, maknanya mereka masuk kelas dah tak perlu nak bawa nota dan sebagainya, mereka bawa pen, marker dan mereka boleh mengajar berdasarkan pada pengalaman mereka. Walaupun sebahagian daripada konten silibus baru ni ada yang mereka tidak ikuti. Tapi yang menjadi teras kepada hari ini adalah golongan pertengahan ini. Golongan pertengahan ini yang akan take over sebahagian besar daripada golongan akademik awal ni untuk mengajar dan memperkenalkan industri kepada student dalam kelas. Tapi silibus mereka juga tidak begitu terbaru. Maksudnya macam zaman saya, contohlah, saya bagi contoh, zaman saya silibus yang kita belajar macam telecommunication. Kita lebih macam telecommunication, saya tak belajar mengenai wifi, kita tak belajar mengenai hotspot dan sebagainya. Tapi generasi hari ini kita kena ajar mereka mengenai wifi, mengenai hotspot dalam telecommunication. Jadi masa zaman saya belajar dulu, dia lebih kepada kita belajar telecommunication tu lebih kepada kalau macam internet, networking, lebih kepada dial up. Macam mana sambungan dial up dan sebagainya. Dan kita pun tak tahu bagaimana wifi itu berfungsi dan sebagainya kalau kita tak melihat kepada industri. Jadi perubahan itu kita yang kena pergi ke industri, kita kena melihat bagaimana fungsi industri itu tadi dalam silibus kita. Itu yang kita kena, yang golongan pertengahan ini yang kena cope dan kena bergerak untuk pergi ke industri dan belajar sesuatu daripada industri. Dan seterusnya lah golongan akademik baru, mereka ni ada silibus yang baru. Mereka kenal apa silibus mereka ni lebih berteknologi, lebih advance, lebih update dengan dunia industri pada hari ini. Tak jauh beza, tak jauh sangat dia punya timeline. Tapi apa yang menjadi masalahnya ialah sebahagian besar mereka tidak pernah ke industri dan juga mereka tidak melihat industri itu secara dekat. Sebahagiannya mungkin ada yang habis degree, kemudian sambung master, sambung kepada PhD dan terus masuk ke alam universiti bekerja sebagai pensyarah. Dan mereka tidak ada, bukan kita kata zero knowledge tentang industri, tapi mereka tidak ada pengalaman untuk duduk di industri dalam tempoh masa yang lama. So inilah peluang. Jadi ini yang peluang lah yang kita kena lihat untuk bagaimana kita perlu masukkan industri, kenapa kita perlu pergi ke industri dan kita perlu masukkan industri itu dalam silibus kita. Kita pun ada IAP, Industrial Advisory Panel, yang mana mereka, ini pengalaman saya di FTK, bila kita bawa silibus kita pergi kepada industri dan mereka melihat terlalu banyak gap, terlalu banyak loophole yang kita tak ajar kepada student pada hari ini. Bila kita tengok silibus konten kita.
Okey, terlalu banyak. Okey, dia kata ini terlalu basic. Okey, ini dah tak perlu ajar sebab dah jadi sejarah. Okey, dah tak pakai lagi dekat industri pada hari ni. Okey, dan ini mungkin kena upgrade lagi. Jadi bila mereka melihat kepada kita punya syllabus content terlalu jauh daripada apa yang berlaku secara real di industri. Sebab tu saya rasa kita memang perlu pergi ke industri dan kita kena melihat bagaimana industri itu dapat bantu kita dalam kita nak menyampaikan ilmu kepada student. Itu berkaitan dengan peluang pembangunan bakat. Okey, jadi bila kita ada rakan di industri, kita dah cuba untuk berkongsi apa yang sepatutnya kita ada dan mereka juga kongsi apa yang mereka ada. Jadi seterusnya ialah kita boleh membuat perkongsian sumber manusia. Maksud saya di industri juga kita tak boleh menganggap bahawa mereka paling advance. Okay, kita tak boleh juga menganggap bahawa mereka paling advance. Mereka juga ada beberapa loophole, beberapa gap yang mungkin mereka tak mereka tak ikuti. Contohlah kalau kita tengok dalam civil, saya civil dan kita tengok dalam construction, walaupun hari ini kita dah ada IR 4.0, kita dah lebih kepada digitalization. Sebelum ni kita di IR 3.0. Apa yang kita tengok, industri construction atau civil ni dia tidak bergerak seiring dengan industri revolution tadi, revolusi industri. Maknanya kita masih lagi di industri, kita di civil ataupun di construction ni masih lagi konvensional. Okey, jadi salah satu sebab kenapa mereka di civil ataupun di construction industry tertakluk kepada konvensional punya method sebab mereka masih lagi memerlukan tenaga kerja manusia. Mereka masih lagi menggunakan sumber manusia sebagai pekerja. Okey, kita tak banyak menggantikan mesin dengan manusia ni dengan mesin. Okey, kita masih lagi menggunakan labor intensif lah. Dan sebahagian besar daripada universiti hari ini kita lebih advance dari aspek research. Kita lebih advance dari aspek teknologi ni tadi. Kita dah belajar macam-macam. Okay, kita dah ambil teknologi daripada luar, kita ajar kepada student. Kita dah ambil teknologi daripada luar dan kita dah tunjukkan dan kita dah buat demo. Kita ada beli mesin, kita ada beli peralatan di makmal dan sebagainya. Yang mana dekat luar sana, di industri tak ada. Okey, jadi bila mereka nak buat testing, bila mereka nak buat nak belajar sesuatu berkaitan dengan teknologi ataupun kemahiran tersebut, okey, mereka terpaksa cari kita. Dan hal ini yang menyebabkan kita relevan pada industri. Dan kita boleh boleh berkongsi dengan mereka kepakaran kita di industri. Dan ini berlaku banyak kepada UTHM, kepada FTK sendiri, yang mana kita keluar dan kita menyampaikan ilmu kepada mereka. Dan pada masa yang sama, okey, mereka terasa macam okey, staff ni dia sangat efektif dalam area kita panggil computer aided. Dia ada dari segi software dan sebagainya mereka ada. Tapi dari segi macam mana mereka nak bangunkan mereka punya sumber manusia, mereka terpaksa hantar kepada kita untuk kita certified mereka. Itu ada. Dan kita pun di beberapa universiti pun kita melihat dah ada beberapa training center untuk kita train ataupun untuk kita latih orang-orang industri. Ini antara kepentingan yang kita kena lihat dan peluang yang kita kena ambil untuk kerjasama dengan industri. Dan seterusnya ialah akses kepada pembelajaran sepanjang hayat, PHH. Okey, sebahagian besar daripada orang industri ini dia tidaklah semata-mata nak duduk di industri dalam tempoh yang lama. Okey, mereka akan berpindah dari satu tempat kepada satu tempat, dari satu company kepada satu company. Jadi mereka memerlukan satu point untuk mereka keluar daripada tempat mereka. Okey, maksudnya kat sini ialah okey, kalau contoh di JKR sendiri, okay, kita melihat JKR itu sebagai satu
satu industri dalam construction, satu industri dalam kejuruteraan. Okey, mereka ada kenaikan pangkat, mereka ada pembangunan kerjaya dan sebagainya, dan dalam tempoh masa yang sama macam mana mereka nak bergerak, okey, mereka perlu dapatkan ilmu. Okey, ilmu tu maksudnya ilmu yang ada di universiti dan mengiktiraf mereka, okey, daripada degree kepada master, daripada master kepada PhD. Jadi itu salah satu daripada strategi yang kita cuba buat, yang mana kita promote fakulti, yang mana kita promote UTHM sebagai tempat mereka sambung belajar, mereka dapatkan peluang untuk mereka further mereka punya kerjaya, dan mereka dapatkan sertifikat untuk mereka dapat promotion. Itu akses kepada PSL, maknanya pembelajaran sepanjang hayat dia tidak berlaku hanya selepas mereka ada degree, tapi mereka juga perlu ada kesinambungan selepas itu untuk master dan juga untuk PhD dan lain-lain sertifikat lah. Kemudian ini yang keempat ini adalah salah satu daripada sebab why kita kena pergi ke industri. Okey, ialah itu penyelidikan dan inovasi ini merupakan teras kepada kesemua akademik yang ada di UTHM. Dia tak kira lah sama ada dia dah Prof, Ahmadiyah, Syarah, Fellow Industri, pengajar, mata pengajar dan sebagainya. Ini merupakan teras ataupun salah satu daripada kerja hakiki yang mereka kena lakukan. Itu dari segi pendidikan, pengajaran tadi, dan penyelidikan, okey, dan juga inovasi. Okay, kita faham dari segi pendidikan, kita based on syllabus macam saya cakap tadi. Okay, kita boleh keluar bersama dengan industri untuk kita upgrade, untuk kita update kita punya syllabus. Okay, dan kemudian kita sampaikan kepada pelajar. Okay, tapi dari segi PNI, penyelidikan dan inovasi ini, okay, kita memerlukan sebahagian daripada fund ataupun dana ataupun bajet untuk kita buat penyelidikan. Sebahagiannya memang di industri mereka ada perkara-perkara tu, mereka ada duit, mereka ada dana. Okay, kalau kita tak cari mereka, okay, dana tu tak akan sampai, orang kata tak akan sampai tiba-tiba kepada kita, melainkan mereka ada kepentingan mereka sendiri. Okay, jadi dana-dana penyelidikan ni terlalu banyak di industri, dan sometimes mereka memang nak channelkan mereka punya duit, mereka punya dana tu, tapi mereka tak tahu ke mana. Okay, jadi bila kita pergi dan approach mereka, okay, kita kata okay, di UTHM kita ada beberapa grant yang mungkin boleh dijadikan sebagai channel untuk mereka transfer ataupun channel untuk mereka bagi duit kepada kita. Antaranya ialah grant industri, kemudian matching grant, kemudian kita ada receipt dan sebagainya, yang mana mereka boleh dapat double tax deduction dan sebagainya. Dan ini selain daripada mereka bagi kita duit, mereka juga dapat manfaat melalui double tax deduction tu tadi. Okay, dan penyelidikan itu berupa masalah yang boleh membantu mereka untuk mereka menjadi lebih efektif, untuk mereka dalam satu production ataupun dalam satu kerja tu mereka boleh menjadi lebih efektif. Okay, dan seterusnya ada inovasi. Okay, inovasi ini kita tahu banyak produk-produk inovasi kita yang hanya simpan dalam bilik. Okay, banyak produk-produk inovasi kita yang tak keluar. Kita buat hanya masuk pertandingan, gold, medal, kemudian kita dapat silver ke bronze ke ataupun dapat sijil penyertaan, dan dia dah cukup untuk KPI kita. Tetapi dari segi kebolehpasaran produk inovasi kita ini, dia adalah sangat limited kalau kita hanya duduk dalam universiti. Okay. Apa yang saya dah pernah buat, apa yang saya dah pernah jalankan sebelum ini, produk-produk inovasi, ialah kita bekerjasama dengan IPT luar, dengan politeknik. Okay, sebahagian besar macam PPD pun saya rasa produknya bagus dan kita cuba bawa untuk pitching dengan industri. Okay, walaupun mereka tak berminat. Okay, sebahagian besar juga apa produk yang kita punya ni TRL-nya tak sampai 5, tak ready lagi, tak pernah test dan sebagainya. Okay, tapi kita boleh perlahan-lahan approach mereka supaya mereka percaya bahawa produk ni
Hari ni dia macam ni, next dengan bantuan pihak industri dia akan jadi lebih hebat lagi. Yang ini kita pernah buat dan yalah taklah jauh kita punya saya punya matlamat pada masa tu. Kita cuma nakkan dana daripada mereka bantu kita. Okey, tapi itulah bila dia ada hengki-pengki di sana sini, okey, produk tersebut dia tak jadi seperti yang pihak industri nak. Jadi itu salah satu daripada cabarannya lah. Okay, kemudian seterusnya lah rangkaian global dan profesional. Okay, ini penting. Okay, penting untuk kita semua ahli akademik. Rangkaian global ini, kenapa kita kata rangkaian global? Global network. Kita kenal orang di luar sana. Okay, bila kita nak pergi kepada satu promotion, kita tak boleh, macam saya cakap tadi, tak boleh jadi champion dalam universiti, tak boleh jadi champion dalam fakulti sahaja. Kita kena keluar dan orang kenal kita. Okay, jadi bila orang dah kenal kita, okay, daripada awal tadi kita dah approach satu company, so satu company ni dah mengiktiraf kita sebagai staff ataupun akademik yang ada kepakaran dan mereka gunakan kepakaran kita tu di peringkat, bukan sahaja di peringkat company mereka tapi juga di luar. Okay, di peringkat yang lain, mungkin di peringkat kebangsaan, okay, di peringkat kementerian, di peringkat jabatan-jabatan kerajaan, okay, dan kita ada network yang besar. Okay, bila kita dah bagi talk kepada mereka, bila kita dah kongsikan kepakaran, kita dah buat demo, okay, kita dah tunjukkan melalui paper kita dan sebagainya, dan mereka mula rujuk kita dan kita dah mula ada nama di peringkat rangkaian global. Okay, dan begitu juga dengan profesional. Okay, untuk kita dapatkan title profesional, kita kena berada di industri dan industri lah salah satu daripada medium untuk kita buat attachment, untuk kita buat sabbatical. Dan profesional ni tak boleh nak bagi semata-mata berdasarkan kepada kita duduk akademik, duduk di universiti, tapi juga mesti ada industrial experience. Maksudnya ada pengalaman industri. Dan pengalaman industri ini dia tidak hanya dinilai berapa lama kita duduk di industri, tapi juga bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada di industri. So kalau kita tak pergi kepada industri, macam kita nak tahu masalah dan macam mana kita nak tolong selesaikan, bantu masalah tersebut. Dan antara kepentingan yang lain adalah CSR dan juga tanggungjawab sosial. Okay, ini antara, kalau kita tengok sekarang ni sulam, aktiviti sulam ataupun program sulam merupakan antara program yang ada impak, program berimpak tinggi. Maknanya kita kena menawarkan kita punya kepakaran untuk bantu dalam menjayakan satu-satu aktiviti CSR ataupun tanggungjawab sosial melalui transfer knowledge. Okay, knowledge transfer, melalui knowledge transfer. Bagaimana kita membuat pemindahan pengetahuan tersebut. Okay, sometimes dia tak berlaku semata-mata melalui pengajaran, melalui kita bercakap, melalui kita communicate dengan mereka. Tapi juga dari segi macam mana kita bantu proses, kita bantu mempercepatkan proses, kita bantu menjadikan kerja-kerja mereka lebih efektif dan sebagainya. Dan ini semua merupakan satu tujuan, satu sebab kenapa kita perlu pergi ke industri. Dapat nafikanlah, kita mungkin ada banyak kekangan untuk melihat apa yang saya kongsikan tadi tu, lihat sebagai satu peluang. Mungkin kita rasa tak penting pun untuk kita buat kerjasama dengan industri. Tetapi kita patah balik, kita return balik kepada kita sebagai ahli akademik, kita mesti mempunyai knowledge yang lebih daripada para student kita. Okay, dan kadang-kadang bila kita tengok contoh sebelum pandemik yang dalam tahun 2019-2018 sebut, okay, kita aktif panggil kita punya alumni untuk sharing session berkenaan dengan kerja, berkenaan dengan mereka punya pengalaman dalam setahun dua mereka di industri. Dan kita lihat bahawa apa yang mereka sampaikan tu kita pun sendiri tak tahu. Kita pun sendiri tak pernah tengok, kita pun sendiri tak pernah dapat tak pernah ada knowledge pasal tu. Jadi bila mereka sampaikan kita rasa macam mereka ni lagi hebat daripada kita ni jauh ketinggalan. Sebab apa yang mereka dapat tu real daripada industri dan kita masih lagi terikat dengan silibus kita yang tak terlalu upgrade dan tak terlalu update. Dan itu yang menjadi masalah kepada kita bila kita nak berhadapan dengan student.
Sebab tu bila sebahagian besar daripada student yang keluar, oh ini tak pernah belajar pun, ini tak belajar pun, rupanya dah obsolete, dah tak perlu belajar pun topik tersebut. Tapi kita ajar juga. Just untuk pengetahuan okey, tapi untuk pengalaman mereka di industri, mereka terpaksa belajar semula di industri dan itu memberikan satu downturn lah, memberikan satu disadvantage lah kepada kita punya pelajar dan juga UTHM itu sendiri. Ini dari segi kenapa kita kena keluar dan kita kena jalinkan kerjasama dengan industri. Okay, dan seterusnya, okay, ini yang jadi topik pada hari ini ialah bagaimana hendak bermula. Ya, saya tahu memang agak sukar bagi orang yang baru nak keluar, baru nak mula. Okay, mereka tak tahu nak start daripada mana, mereka tak tahu ke mana mereka nak pergi, mereka tak tahu poin apa yang mereka nak bawa bila mereka pergi ke industri. Okay, jadi apa pun kita kena bermula dengan niat. Okay, kita kena pasang niat dulu. Okay, macam mana kita nak mula, kita kena ada niat, kita kena ada satu tujuan. Okay, kita kena ada azam. Tanamkan azam yang kita kata okay, untuk tahun ni at least aku dapat satu kerjasama industri, walaupun bukan MOU, MOA, tapi ada orang kata great start, ada satu permulaan yang baik untuk kita pergi bergerak kepada industri. Yang itu saya rasa setiap orang perlu ada mereka punya azam. Okay, dan kita kena pasang azam itu secepat mungkin lah. Okay, kita kena melihat bahawa industri itu penting untuk kita dan juga para pelajar, begitu juga kepada UTHM itu sendiri. Okay, azam ni memang agak kita panggil sebagai dia berbolak-balik lah. Okay, nak pergi industri ni ke, nak pergi industri tu ke, nak pergi ke, tak nak pergi ke, nak buat ke, tak nak buat ke, kan? Tapi nak tak nak memang kita kena pasang azam tersebut ataupun pasang niat tersebut. Okay, supaya kita tahu, okay, kalau kita boleh set, okay, kata sekarang ni bulan 8, okay, pelajar tengah, okay, macam di PBD dah ada pelajar balik kan, dah ada semester 3. Okay, jadi kita carilah masa yang mungkin kita kata okay, dalam bulan 10, dalam bulan 11, okay, at least kita dah ada satu senarai pendek industri yang kita nak pergi dan kita nak approach. Okay, mungkin bukan untuk kerjasama tapi just untuk dapatkan pengalaman pergi kepada industri tersebut. Okay, dan bagaimana kita nak mula tu, kita kena, selain daripada azam tadi, okay, kita kena melihat kepada definisi industri itu daripada kita punya sudut. Maksudnya, okay, ada setengah orang melihat industri itu sebagai industri yang besar, yang dah establish, yang ada nama, okay, yang dah agak kukuh. Okay, yang mana bila kita sebut je nama industri itu orang kenal, oh, okay, industri itu okay, bagus, apa semua. Okay, tapi dia tak semestinya begitu. Okay, industri ini adalah dia bukan dah tertubuh tapi dia growth. Okay, dia berkembang. Jadi tak kisahlah daripada industri kecil sekalipun. Okay, maksudnya macam mana kita definisikan industri itu daripada kacamata kita. Okay, ada industri yang dia bukan industri yang betul-betul industri. Dia hanyalah satu company ataupun satu bisnes. Tapi dia duduk dalam satu industri yang kita tak panggil di industri. Contohlah, contoh kita dekat rumah, okay, kita nak keluar pergi kerja pagi. Okay, kita nak keluar, kita tengok ada garbage collector ataupun yang orang yang kutip sampah. Okay. Jadi kita nak selalu nampak mereka ni kutip sampah, apa masalah mereka. Okay, bila mereka buka penutup tong ataupun bila mereka cuba keluarkan sampah daripada dalam tong sampah yang besar tu, okay, kemudian tong sampah tu bergerak-gerak, tak teratur, tombang dan sebagainya. Okay, setengahnya ada anjing dan ada binatang, monyet dan sebagainya yang ambil sampah tersebut. Okay, so kita nampak okay, ini memerlukan penyelesaian. Okay, tapi bagaimanakah nak selesaikan dia? Itu dia jadi satu point macam mana kita nak cuba dapat ataupun cuba approach industri tersebut. Ataupun bila kita dah keluar rumah tadi, kita terasa benda ni tak penting lah orang yang kutip sampah apa semua ni. Ini bukan aku punya area lah. Kita keluar, kita pergi nak pergi kerja, dalam nak pergi kerja tu kita tengok tepi-tepi jalan tu
ada orang jual sarapan, ada orang jual air kopi gantung, teh sarbat, teh yang pekat-pekat tu kan, teh Dakar, apa lagi tadi, macam-macam lah orang jual sarapan pagi, nasi lemak dan sebagainya waktu pagi tu. Orang jual sarapan kuih-kuih kat tepi jalan, kita tengok okey, diorang ni ada produk. Okey, tapi macam mana mereka nak jadikan produk mereka tu sebagai satu point yang boleh bagi pendapatan lebih. Okey, ini yang saya juga pernah alami, pernah deal dengan situasi ni. Okey, di Melaka lah saya dalam bekerja tu. Okey, saya pergi tengok ada 2 3 peniaga yang buat kuih tradisional. Yang buat kuih tradisional selepas daripada PKP tu kan. Lepas daripada PKP, ramai juga peniaga pergi tepi-tepi jalan yang jual kuih, dan saya melihat okey, agak baguslah mereka punya produk kuih tersebut. Okey, tapi kita tak tahu apa yang kita boleh bantu mereka. Sampailah saya ada satu meeting dengan persatuan homestay dan juga persatuan hotel. Okay, saya ada meeting dengan persatuan homestay dan juga persatuan hotel. Apa yang mereka cuba buat adalah, okay, mereka ada homestay tapi mereka tak ada produk selain daripada homestay mereka. Okay, jadi untuk sarapan pagi, homestay kalau kita tengok kalau di Pagoh lah, contoh saya bagi contoh di Pagoh. Okay, mereka ada homestay tapi produk mereka hanyalah homestay itu saja. Okay, mereka tak ada dengan sarapan dan sebagainya. Okay, kalau kat Pagoh ni mungkin kita taklah risau sangat sebab dia punya musim, dia punya tu bermusim. Okey, bila ada kemasukan pelajar baru penuh. Macam di Melaka, mereka setiap hari mereka ada pelancong. Setiap hari mereka ada pelawat yang datang. Jadi bila meeting dengan grup-grup homestay dan juga hotel-hotel bajet ni, mereka nak satu produk yang boleh bila pelanggan ataupun bila pelancong datang, okay, mereka boleh memperkenalkan produk-produk lain selain daripada apa yang mereka boleh tawarkan. Jadi masa tu kita bagi cadangan untuk ambil kuih-kuih tradisional dan juga makanan-makanan berbungkus, nasi lemak, mihun, mi yang berbungkus untuk dibagi kepada untuk disupply kepada homestay-homestay yang berminat dan juga hotel-hotel bajet berminat. Okay, dan dia menjadi satu point besar yang mana kuih tadi kalau dia jual RM3 dekat orang awam, okey, orang yang datang beli pagi-pagi tu RM3. Okey, bila dia hantar kepada homestay dia dah jadi harga lain. Dia dah jadi harga dia dah makin baiklah. Pada ni sebab homestay itu pun dia punya harga dah satu, orang kata dah ada harga yang standard, ditambah pula dengan ada breakfast. Okey, dia tak lagi semata-mata kepada 3 in 1 dan sebagainya untuk duduk letakkan dalam tu. Jadi dia ada satu nilai tambah kepada industri homestay tadi dan juga memberi pulangan yang lebih kepada peniaga-peniaga yang jual kuih, jual sarapan pagi dan sebagainya. Dan ini kita lihat sebagai satu cara macam mana nak mula. Okay, dan begitu juga kalau kita tengok orang-orang yang jual air tebu ni semua, ini pun pengalaman juga. Okay, air tebu, okay, dia tahu dia jual air tebu berapa botol, berapa cawan satu hari tu target dia. Kalau dia kata okay, paling sikit dia nak jual adalah 50 hingga 60 cawan sehari. Itu paling sikit untuk dia dapat dia punya income satu hari. Okay. Jadi dia fikir itu dia nak kena jual 60 cup ataupun 60 botol. Okay. Tapi kita boleh bantu, bukan bantu niaga tebu tadi, tapi kita boleh melihat kepada okay, dia tebu, okay, bila dia mesin tebu yang keluar daripada itu adalah air tebu dan dia ada lagi satu produk iaitu hampas tebu. Okay, mungkin kita boleh berbual dengan dia. Ini pengalaman kita berbual dengan abang yang jual air tebu tu tadi, kemudian kita tanya dia berkenaan dengan hampas tebu tu. Okay bang, ni kita kalau abang tak nak ni kita ambil boleh? Dia pun tanya kita nak buat apa dengan hampas tebu tu? Dia buang je lagi. Cakap kita adalah benda yang kita boleh buat, kita buat kajian. Kita nak buat kajian berkenaan dengan tebu ni. Nak buat apa dia kata?
Okay, nak buat air lagi ke apa, nak tambah apa tak. Kita kata kita nak buat butter, nak buat blok, nak tambah dalam konkrit. Dia pun tergelak dengar. Tak pernah orang pakai buat tebu dalam konkrit. Dia tak tahu padahal kita di universiti dah banyak dah orang pakai fiber daripada ampas tebu dan sebagainya. Tapi dia tak pernah terfikir bahawa ampas tebu tu boleh digunakan dalam construction. So kita ambil lah dulu. Okay, ambil, kita keep touch dengan abang tebu tadi. Okay, 2-3 kali kita bawa ke dia punya ampas tebu ke universiti dan kita gunakan dia punya ampas tebu tu untuk kita campurkan sebagai bahan campuran fiber dalam konkrit, dalam untuk kita buat butter dan sebagainya. Bila butter tu siap, kita tunjuk kepada brother tu, pada abang yang jual air tebu tu. Dia cakap, ini dah bang. Dia tak nampak pun tebu, dia punya ampas tebu tu kat mana. Dia cakap dah dalam konkrit ni. Bila dia tengok, dia pun tak faham. Tapi kita dah terangkan kepada dia, okay, ni ampas tebu tadi, kita ambil yang fiber, kita campurkan dalam konkrit, kita campurkan dalam campuran ni, kita jadikan dia butter. Ampas tebu tu sekarang berada dalam butter. So lama-lama dia faham lah, walaupun dia tak memahami keseluruhannya, tapi at least kita dah ada satu sumber. Okay, kita dah ada satu sumber untuk kita dapatkan ampas tebu dan kita hasilkan satu produk butter. Okay, yang kita nak pergi sekarang ialah produk kita tu nak pergi keluar. Kita nak kena cari industri yang boleh terima. Okay, kita dah buat test di makmal dan sebagainya. Kita punya dari segi testing ataupun ujian yang standard, kita dah lepas. Kita nak bawa ke industri untuk kita promote kita punya butter tadi. Dan itu tugas kita di industri lah, dan tugas industri juga untuk melihat bagaimana bagusnya kita punya produk tersebut ataupun tidak. Okay, itu berdasarkan kepada permasalahan sekeliling. Banyak sebenarnya permasalahan sekeliling ni banyak. Itu untuk yang mula-mula lah, yang kata yang kecil-kecil. Okay, kalau kita nak pergi kepada yang besar pun tak ada masalah. Kita pergi, contoh pergi kepada majlis kerajaan tempatan ataupun PBT, pihak berkuasa tempatan. Okay, mereka sebenarnya ada duit yang boleh mereka bagi kepada kita. Okay, tapi itulah saya katakan bahawa okay lah, mereka orang industri sebenarnya dah tahu apa niat kita. Okay, dia tahu kita datang tu sebabkan KPI kita nakkan kerjasama dengan mereka. So mereka ada masa mereka jual mahal. Mereka cakap ini geng-geng universiti ni. Okay, dia orang ni ada KPI, dia orang nak kena dapatkan kerjasama industri dan sebagainya, apa-apa. Jadi mereka jual mahal. Mereka tak adalah begitu teruja dengan kita. Tapi at least kita pergi dan kita bagi tahu dengan mereka kita nak ada kerjasama macam mana yang mereka perlukan. Dan itu bila kita pergi kepada tempat yang lebih besar ataupun industri yang lebih established, okay, sama ada kita tertekan ataupun mereka akan tekan kita. Sama lah tu. Kan? Sama ada bila kita pergi, kita tertekan dengan mereka, ataupun bila kita dah semakin tertekan tadi, mereka akan menekan kita. Okay, kita boleh bagi dalam 5,000 je, kita tak boleh keluar lebih daripada 5,000. Kita ada 5,000 je kita boleh bagi, tapi dia nak macam-macam. Dan itu kita kena pandai nego lah. Okay, itu kalau kita pergi kepada industri yang lebih luas daripada yang kejiranan ataupun permasalahan sekeliling. Okay, yang seterusnya, bagaimana hendak bermula, kita melihat kepada kepakaran kita. Okay, kepakaran ni, okay, setiap orang ada dia punya niche area, ada dia punya minat, ada dia punya interest masing-masing. Okay, dan kepakaran ini bergantung kepada apa yang dia buat. Okay, apa maksudnya apa yang dia buat? Okay, contohlah saya bagi orang highway, orang trafik. Okay, dia ada kepakaran highway, ada trafik. Tapi satu UTSM ni bukan dia seorang je yang tera pasal highway, bukan dia seorang je yang tera pasal trafik. Ada ramai. Jadi macam mana dia bila kita nak katakan kepakaran tu, siapa lebih pakar ataupun siapa lebih hebat? Kita tak tahu. Tapi bukan itu yang kita nak compete, bukan. Yang kita nak buat ialah kita nak promote kita punya kepakaran, jadi kita kena cari company atau industri yang base kepada kita punya kepakaran. Tapi bila kita nak approach, okay, ni hari tu dah ada dah UTSM dah datang. Kan? Okay, dia kata dengan siapa. Okay, kemudian yang lain pula kita pergi kepada industri, ni dah ada. Jadi kita kena tahu kepakaran kita ni suit untuk siapa. Bukan semata-mata kepada industri yang sebegitu, yang sama dengan orang lain dah buat, tapi kita kena tahu juga, bila tak kisahlah walaupun katalah company tu dah ada
dah ada orang yang approach, dah ada on the way untuk signing ataupun dah sign pun. Okay, tak ada masalah. Kita masih lagi boleh offer kita punya kepakaran, kita cari penyelaras. Kita cari penyelaras UTHM dengan company tersebut. Kita ceritalah, cerita. Kita jangan takut kita punya idea tu dicuri. Yalah, kita tahu, kita faham masing-masing ada masing-masing punya idea, ada masing-masing punya tujuan, objektif. Okay, dan kadang-kadang bila kita cerita kat orang akan ambil idea tersebut, orang akan ambil kita punya idea itulah, dan mereka akan gunakan senyap-senyap, tahu-tahu dah jalan. Okay, tapi dalam hal ni kita kena tolerate jugalah. Okay, kita bawa dia pergi jumpa dengan company tersebut, kita bincangkan dan kita cuba highlight apa kepakaran kita berkenaan dengan apa yang kita nak buat. Walaupun sama dari segi kepakaran, staff A dengan staff B ni sama, tapi at least adalah beberapa persetujuan lain. Okay, mungkin kau buat yang ni, aku buat yang ni. Mungkin kita sama-sama buat yang ni, tapi kau settlekan yang ni, aku settlekan yang ini. Dia mungkin kepakaran tu perlu dikongsi. Okay, dan seterusnya ialah kerjasama dalaman. Okay, kerjasama dalaman ni dia mungkin dari segi kepelbagaian kepakaran. Tadi satu kepakaran yang sama, tapi kita approach kepada company yang sama dan sebagainya, atau company yang berlainan, tapi based on kita punya kepakaran. Tapi dari segi kerjasama dalaman ni, kita di UTHM contoh FTK dengan PPD. Okay, kita ada lain-lain punya kepakaran, tapi kita boleh pergi sekali dan kita boleh present kita punya kepakaran masing-masing. Okay, contoh, saya buat roof inspection. Okay, roof survey lah. Saya buat roof survey pakai rating system. Okay, roof ni tinggi. Kan? Memanglah bumbung tinggi kan. Okay, dan kita ada kekangan untuk kita nak inspect ataupun kita nak buat assessment pada bumbung yang tinggi tersebut. Okay, so kita fikir cara yang paling mudah ialah kita cari drone, pakar drone, dan kita ada pakar drone di PPD. Okay, kita ada geng drone. Dan kita boleh pergi secara bekerjasama. Kita boleh pergi secara satu kumpulan dan kita approach industri tersebut. Dalam masa yang sama, kita promote kita punya kepakaran dan PPD pun promote mereka punya kepakaran. Okey, sampai mungkin ada masa mereka nak gunakan untuk buat inspection bumbung yang rendah. Ada masa mereka nak guna drone saja. So kita dah ada kelebihan-kelebihan yang tersebut. Okay, kerjasama dalaman ni sangat penting pada saya sebab kita dah tak boleh lagi nak bekerja bersendirian. Okey, aku punya tiga PTJ ni yang mana kita boleh bekerjasama. Okay, sebab kalau kita melihat secara overall Paguh ni, dia baru nak membangun. Okay, sepatutnya banyak approach, banyak proposal, cadangan yang kita boleh bagi, terutamanya kepada Majlis Pemandaran MUA, terutamanya kepada YB Paguh, komuniti masyarakat setempat, ketua kampung dan sebagainya. Dan saya rasa mungkin kita akan datang, kita mungkin boleh duduk sama-sama, kita boleh bantu mereka. Okey, bantu mereka. Maknanya mereka bukanlah satu industri yang besar. Macam saya cakap tadi, definisi industri itu bergantung pada macam mana kita definekan. Macam mana kita bagi maksud tu tadi. Kalau kata kita nak kita definisikan industri itu besar, maknanya kita tak bolehlah tengok Paguh. Mungkin kita kena pergi Melaka, Johor Bahru dan sebagainya. Tapi kalau kita boleh define bahawa industri itu tak semestinya besar, dia berdasarkan permasalahan sekeliling, so kita boleh pergi ke area-area Paguh, ke dalam kawasan-kawasan Bukit Pasim, Bukit Gambir dan sebagainya. Itu kerjasama dalaman yang kita boleh offer pada masyarakat setempat. Okay, dan
terakhir bagaimana hendak bermula ini kita kena lihat kepada macam kita kena ada satu repo yang baik lah. Kita kena buat repo. Kita kena bina reputasi. Ini yang saya selalu buat. Iaitu bina reputasi ataupun kita build repo. Good repo di kalangan di antara kita, staff saya dan juga rakan-rakan dengan pihak industri. Yang ini dia lebih kepada sembang kedai kopi, lebih kepada kita offer, kita boleh buat. Kita buat ini dekat UTSM ada, kita boleh. Ni kalau ni kita boleh tunjukkan. Ni kalau tuan rasa macam okey, kita boleh tunjukkan. Kita untuk first time kita tak payah charge. Kita bina repo yang macam tu lah. Ataupun kita dah ada proposal, kita tunjuk kepada mereka. Okay, kita dengar permasalahan mereka, yang ini kita ada. So kita bawa kertas kerja ataupun kita bawa brief, kita bentang bawa laptop, kita brief mereka dengan permasalahan tersebut. Okey, ini kita pernah buat tapi yang tuan punya ni okey, kita cuba modify sikit, kita takkan bagi sama dengan yang sedia ada yang pernah kita buat. Kita bina reputasi. Dan biasanya industri ini dia termakan juga dengan kita. Dia termakan budi dengan kita melalui repo-repo baik yang kita buat dengan mereka. Okey, dan repo ni bila kita sampai satu masa, bila pergi keluar, mereka fikir UTSM, mereka akan fikir kita. Fikir-fikir contohlah macam sebahagian daripada kerja yang saya pernah buat. Saya banyak buat kerja berkaitan dengan bangunan warisan, heritage, buat assessment. Jadi bila kita ada something yang kita boleh share, yang kita boleh bagi pada mereka, mereka akan call kita, mereka akan contact. Macam saya lah, dia tak katalah bagus, tapi bila ada sahaja berkaitan dengan talk, bila ada berkaitan dengan kita nak buat training dan sebagainya, mereka akan contact. Boleh tak boleh, kita ada 30 orang student, kita ada 15 orang pelajar dan sebagainya, dan kita nak doktor tolong setkan modul, doktor setkan dia punya tentatif untuk ajar, setkan apa yang mereka perlu tahu. So nanti doktor ambil ada 1-2 slot untuk mengajar. Mereka bukan mempergunakan kita, tapi mereka dah percaya kepada kita dan kita kena deliver sebaiknya lah. Sebab tu kita kena ada satu repo yang baik. Sebab bila kita pergi mengajar ni, kadang-kadang yang kita ajar ni bukanlah orang yang tak tahu. Mereka dah tahu, cuma mereka nak upgrade mereka punya ilmu. So kadang-kadang dia ni dah jadi somebody, dah ada post yang baik dalam industri tersebut ataupun dalam organisasi tersebut. Dan bila kita lunch break ataupun kita minum pagi dan sebagainya, kita duduk dengan mereka, kita dekat dengan mereka dan mereka pun okey, saya ada projek dekat sini-sini, doktor boleh assist kita tak? Advice kita tentang ni, boleh. Jadi bila dia cerita macam tu, kita bolehlah buka sembang macam sembang kedai kopi tu dengan dia orang. Okey, kita pernah buat, saya pernah buat ni. Sembang kena lebih lah macam tu. Baru bagi dia orang satu kepercayaan. Maknanya kalau kita tak boleh buat, kita kena fikir ada kawan kita yang boleh bantu kita untuk buat. Kita tak boleh fikir semua kita nak buat. Okey, kalau kata bagus, kita ni bagus sekali mana pun, kita takkan boleh buat sendirian. Kita kata hari tu ada 5 slot untuk bagi ceramah, takkan kita nak bagi 5 slot kan? At least kita bagilah, kita ambil lah 2 slot, kawan kita ambil 2 slot, 1 slot ke, tu kita kena bagi macam tu. Kalau tak pun kita bagi ceramah, kawan kita bantu untuk jadi faci kepada kerja-kerja on-site. Macam tu pun boleh, dia tak ada jadi masalah. Sebab kadang-kadang yelah, kita fikir, kita takut bila kita bawa kawan kita tu akan sailang kita, kawan kita akan lebih advance daripada kita, jadi orang dah lupakan kita. Tak boleh macam tu. Kita kena sama-sama. Sebab dalam UTSM baru ni kita ada kebersamaan kan. So itulah, kita dah tak boleh lagi bergerak solo, bergerak sendirian. Kita mesti ada partner dan kita mesti bekerjasama. Kerjasama dalaman, kerjasama dengan kawan-kawan dan sebagainya. Yang part faci tu saya setuju. Okey, siapa Dr. Hairudin ni? Okey. Okey, betul lah. Tu dan komen daripada ni tadi, mereka yang dah expert, ni satu lagi macam mana nak bermula, maksudnya mereka yang dah pernah keluar industri, mereka yang dah pernah
buat kerjasama luar, mereka juga boleh dijadikan sebagai contoh, mentor ataupun rujukan kepada mereka yang baru nak bermula. Maknanya orang-orang yang lama ni tak bolehlah kedekut ilmu, tak boleh lokek. Ni aku punya industri, kau tak boleh ikut. Kau bukan orang yang bidang ni, kenapa kau nak ikut? Tak bolehlah. Kita dah kena bawa, dan yang senior-senior kena pimpin yang junior-junior untuk masuk kepada industri. Kita nak kata yang senior ni hebat tak? Tapi mereka ada pengalaman, mereka tahu cara bercakap. Okey, dan kita perlu ada satu team. Okey, macam contoh saya punya team. Okey, saya ni kurang pandai untuk mula, untuk start. Jadi saya ada satu rakan saya yang dia boleh start untuk bagi line tu okey. Maknanya dia cerita dulu awal-awal tak kepada point, kemudian ada rakan yang akan terus kepada pergi point, kemudian saya akan masuk, kemudian ada kawan lain, rakan lain yang akan cerita bab kewangan, macam mana nak minta. Macam saya malu nak minta duit, tapi saya kena ada kawan yang boleh, okey ni kita nego duit, nego pasal harga dan sebagainya. Macam saya kadang-kadang dia ni berapa ni, ni saya kena fikir dulu, ni saya nak kena kira. Tapi kalau kita ada kawan yang boleh terus, yang macam ni, ni dalam 30,000 ni siap semua komplit. Dia kata mahalnya, tapi kita boleh nego lagi. Dia pandai macam tu. Kita nak kena ada kawan-kawan yang sebegitu bila kita nak buat, khususnya dalam kerja-kerja consultation, kerja-kerja perundingan. Itu bagaimana hendak bermula. So kita ada azam, pemasaran skilling, kepakaran, kerjasama dalaman, bina reputasi dan juga kepimpinan tadilah melalui mentor-mentor ataupun melalui senior. Okay, yang junior pun kadang-kadang memang bukan dia junior dari segi umur, tapi dia junior masuk UTM. Okay, mungkin dia 2-3 tahun di UTM, tapi sebenarnya dia dekat industri itu dah lama. Itu pun kita tak pergi keluar industri pun okey, tak ada apa pun okey. Rasa macam industri tu tak penting, dia tak ada rasa macam ada satu wujud satu kepentingan dalam diri dia untuk kita kena keluar ke industri. Kalau tak keluar, tak lead pun kita kena ikut kawan kita pergi industri. Macam tu. Dia tak ada kepentingan. Dia tak rasa bahawa pergi industri tu penting. Dia duduk dekat dalam bilik, kadang-kadang tak keluar, kita tengok dia macam rajin, tapi sebenarnya dia tak buat apa pun. Dia duduk je. Kan? Nak kata dari segi output, kita tak nak kutuk kawan-kawan kita. Tapi apa yang berlaku ialah kawan-kawan kita ni tak ada output. Okey, dia tak ada output apabila tiba hujung tahun kita nak buat SKT hujung tahun dan sebagainya, dia tak ada output. Jadi bila KJ ataupun bila pegawai penilai tengok tak ada apa, ni tak ada keluar. Jadi cabarannya adalah pada penyelaras di jabatan. Okey, macam mana? Kenapa dia tak keluar? Sila buat aktiviti, sila buat program yang untuk pastikan orang yang tak keluar, staff-staff yang tak pergi keluar industri ni pergi. Okey, macam di FTK sendiri, okey ni pengalaman di FTK, kita dibenarkan untuk keluar. Saya sampaikan satu minggu tu kita boleh pergi 2-3 kali keluar. Kalau tak ada apa-apa aktiviti ataupun tak ada kelas. Jadi dengan syarat kita ada hubungan industri tadilah. Jadi kita boleh keluar, kita boleh lihat industri di luar tu. Kita tak kata, itulah sebab saya cakap tadi, kita define bagaimana kepentingan tu berdasarkan kepada kita punya definition tadi. Kalau kita rasa penting, pentinglah. Kalau kita rasa tak penting, tak penting. Tapi bila kita tak bertindak hari ni, kita akan ketinggalan, kita akan ditinggalkan. Kawan-kawan dah ada kawan-kawan yang dah bergerak ke depan, tapi kita tak bergerak. Sebab tu saya cakap, kalau kita tak boleh, tak mampu nak buat seorang, kita ajak kawan-kawan. Okay, kita bergerak dengan kawan-kawan. Dan saya melihat faktor ini adalah sebagai faktor penyumbang utama kenapa kita tak pergi ke industri. Tak penting, tak penting, tak penting. Sebab bila kita cakap, okay, ni tak ada apa-apalah, aku malah nak pergi ke industri ni nanti tak ada apalah, bukannya ada apa-apa, setakat buat sign MOU, lepas tu tak ada aktiviti pun tak guna. Tak, dia sebab kita set nak sign je.
Lepas tu kita nak buat aktiviti. Kita kena set signing ataupun kita kena set satu kerjasama, tak kisahlah dari segi penyelidikan, inovasi, perundingan dan sebagainya, dan kita jalankan aktiviti tersebut. Kita programkan untuk sepanjang setahun ke sepanjang beberapa satu semester ke apa, kita kena rancang dan programkan, baru kita ada aktiviti. Kalau kita tak boleh bagi mereka knowledge, at least kita panggil mereka masuk dalam kelas sebagai industri dalam kelas. Okay, jadi kita at least kita menyampaikan ataupun mereka di industri itu menyampaikan apa yang sepatutnya student tahu. Jadi bila kita selalu buat begitu dan kita ada kita ada rasa okey, orang industri ni macam ni, okey aku nak ikutlah orang yang aku panggil jadi penceramah jemputan tadi untuk subjek ni. Kita dah ada satu, orang kata dah mula rasa penting. Kadang-kadang bila kita pergi ke industri ni dia macam-macam dia ada. Okay, kadang-kadang dia dah ada slide, dia dah ada nota dan sebagainya. Bila kita tak buat dengan industri, kita tak dapat benda-benda tu. Jadi bila kita pergi ke industri, kadang-kadang dia bagi kita manual, dia bagi kita buku-buku bercetak, bahan-bahan bacaan. Okay, goodies bag apa dalam tu penuh. Dan kita rasa ini penting, ni bagus. Tu sebab saya cakap kita kena set bahawa semua staff, tak kira lah staff baru, staff lama, yang nak mula, yang dah bermula, kita kena set bahawa kerjasama industri itu adalah satu kepentingan. Okay, dan saya merasakan bahawa dulu kita buat satu staff, satu industri itu adalah satu benda yang compulsory lah sepatutnya. Okay, sepatutnya kita ada satu staff, satu industri. Okay, dan juga industri itu kita define lah. Mungkin kalau kita tak boleh nak ada satu staff, satu industri, mungkin kita boleh ada 5 staff, satu industri. Kita pergi macam tu. At least kita ada niat, kita ada azam, kita ada satu benda yang trigger kita untuk pergi ke industri. Dan kita kena melihat ia sebagai satu KPI kita yang penting. Itu cabaran yang utama lah yang saya rasa sangat-sangat besar yang berada di dalam diri kita sendiri. Okay, yang kedua ialah tiada mentor, tidak tahu hendak mulakan macam mana. Okey, ini pun bila kita tanya, bila kita buat kesiasatan lah, bila kita cuba nak dapatkan feedback daripada mereka-mereka yang tidak ada rakan industri, dia akan cakap, itulah tak tahulah. Tak tahu nak buat macam mana, tak tahu macam mana nak mulakan, tak tahu partner siapa. Itulah bila nak pergi, semua tak ada. Okey, lepas tu dia kata tak tahu nak cari siapa, nak cakap dengan siapa. Tak tahu nak urus siapa. So ini pun berlaku. Okey, dia tak ada mentor. Jadi mentor ni ramai. Sebenarnya kita kena cuba bertanya. Okey, itu kau ada pergi buat dengan industri ni kan? Okey tak? Macam mana kau buat ni? Kita kena tanya. Kita kena ada satu paradigma yang berbeza daripada kita tak pergi. Jadi bila kita dah ada niat tadi, dah ada azam tadi, kita rasa kita kena cari siapa yang pernah pergi, siapa yang pernah buat. Jadi kita akan tanya dia. Kalau tak pun pergi kepada penyelaras ataupun kita pergi kepada ICRC sendiri. Okey, terus pergi pada ICRC minta dia orang assist. Saya pun dulu macam tu juga. Kan, kita tak tahu nak cerita apa. Kalau kata cerita bab kerjasama untuk buat receipt, kan, structured internship punya program, kita tak tahu. So kita minta maklumat, minta nota, minta dokumen pada ICRC, ataupun kita minta mereka tu assist kita. Kita buat satu meeting, ICRC masuk dalam meeting tersebut, kita minta ICRC terangkan. Kita jadi PIC. Walaupun kita tak ada mentor, tapi sebaiknya kita kena ada mentor lah. Kita kena tahu, ajak dia sekali. Kalau kata dia tak berminat, minta dia ilmu macam mana nak pergi dan sebagainya. Okay. Yang itu cabaran dia sebab tak tahu nak mulakan. Jadi bila kita dah tahu, kita dah buat sekali, so kita dah ada pengalaman, next nak buat dah tak ada masalah sangat. Walaupun masalah untuk setiap industri tu dia akan ada masalah-masalah dia tersendiri. Jadi masalah-masalah tersebut bila kita dah pernah buat, kita tahu macam mana nak tackle. Cabaran yang seterusnya adalah sabotage, silang. Ini memang susahlah kita nak elakkan. Sabotage. Ada orang ni dia jenis yang tak boleh tengok
kita dapat apa. Mulalah dia nak sabotage. Dia tak nak pergi pun. Dia tak nak start. Tapi bila kita dah start, kita bawa berita baik, kita bawa dalam meeting di peringkat fakulti ke apa ke, peringkat jawatankuasa, dia mula, dia dah mula panas. Dia cakap, oh ni boleh ni, kalau ni dah ada approach ni bagus. Dan ini saya sendiri pun mengalaminya, sabotage, sailang, samalah. Okey, dia sabotage benda tu sampai tak jadi, kemudian dia sailang, ambil pula dia yang buat. Ini pun berlaku. Jadi bila dah 2-3 kali kena sabotage, okey 2-3 kali kena sailang, kita punya semangat tadi pun dah turun. Okay, kita rasa macam tak payah buat lah. Kan, penat-penat aku buat paperwork, orang lain sailang. Penat-penat aku buat proposal, orang lain sabotage. Kan, proposal tak sampai lah apalah. Padahal lagi tu sikit punya baik kita cerita dengan industri. Tiba-tiba industri kata, oh tak apalah, tak berminat. Tiba-tiba dah ada orang lah pula, orang lain yang approach. Benda ni memang berlaku, kita tak boleh nafikan. Dan kita kena sentiasa berhati-hati lah. Tak semua benda yang kita boleh share, tak semua benda yang kita boleh kongsikan selagi kita tak dapat hitam putih daripada industri tersebut. Maksudnya dalam kes ni apa yang saya belajar daripada ICRC, once kita dah ada kita dah ada rakan industri, kita dah ada target nak approach siapa, kita dah pergi, balik tu kita minta terus kepada fakulti untuk keluarkan satu surat penyelaras kepada MOA ke, MOU ke ataupun kerjasama dengan industri tersebut. Keluarkan siap-siap, minta siap-siap surat tersebut, kita lock. Jadi berdasarkan kepada surat tersebut, kita lah dia punya PIC yang diiktiraf. Supaya tak berlaku pertindihan dan sebagainya. Yang selebihnya ICRC lah akan uruskan. Itu sebab sabotaj sailang. Benda ni berlaku, jadi kalau kita terlambat ke terlewat ke, kadang-kadang memang orang lain akan ambil. Dan benda ni berlaku bukan saja di peringkat individu, tapi juga di peringkat fakulti dan sebagainya. Sebab ialah benda yang baik kan, semua orang nak kan. Jadi bila dah ada persetujuan dan sebagainya, orang dah melihat UTHM tu sebagai satu entiti, bukan lagi fakulti. Jadi mana-mana fakulti yang rasa ini aku nak ambil lah, aku terus pergi lah. Dia terus pergi, dia buat meeting dan sebagainya, tiba-tiba dia sign. Itu memang menyakitkan hati lah. Okay, itu berkaitan dengan sabotaj, sailang untuk cabaran dan halangan. Kemudian industri tak berminat, tak ada maklum balas. Okey, ini kita minat dengan industri tu. Contoh kita minat dengan industri kita minat dengan majlis A lah. Majlis tertentu tu kita minat dengan dia. Kita cerita-cerita macam-macam dah kita cerita, dia pun nampak macam okey, tapi penghujungnya dia tak berminat. Okey, kita hantar surat 2-3 kali surat tak ada jawapan, tak ada maklum balas. So benda ni dia mematikan semangat kita dan kita rasa macam next time lah dengan benda ni tak okey lah apa semua. Sebab tu kita kena belajar, kita kena start dan kita belajar. Walaupun kita di reject, tak bermaksud kita kena stop, tapi kita kena move on dan cari industri partner yang baru. Dia sama macam kehidupan kita lah kan. Kita minat ke orang tu, orang tu tak minat kita, orang tu reject, akan kita nak tunggu sampai tua kan. Kita kena move on lah, kita kena pergi cari orang lain pula. Kan? Sampailah kita jumpa dan kita boleh approach dan kita boleh lock dengan dia. Begitu juga di industri. Okey, dan antara cabaran lain ialah tiada kerjasama. Okey, ini tiada kerjasama ni maksudnya tiada kerjasama di dalam fakulti, di dalam jawatankuasa, di dalam tim kita. Okay. Kenapa tak ada kerjasama? Kenapa tak wujudnya kerjasama? Sebab mostly kebanyakan dia dah selesa jadi penumpang. Sebab tu dia tak bagi kerjasama. Kita je yang beria-ria, kita je pergi 2-3 kali, kali ketiga dia dah tak nak ikut. Kita kata okey, kita nak pergi kepada company ni. Okey, mula-mula dia okey. Kemudian kali kedua pun dia pergi sebab dia nama dia tak masuk lagi. Kan? Once nama dia dah masuk, dia pun malas lah aku nak pergi. Tak ada kerjasama kan. Kau tolong pergikan, kau tolong online meeting dengan ni.
sebab kenapa kita tak nak pergi industri. Dan ini kita tak boleh berhenti macam tu je lah. Kita kena teruskan move on, kita kena alih kita punya, mungkin kita kena ambil masa. Kalau kita tak dapat lead pun sekurang-kurangnya kita kena jadi ahli dan bagi kerjasama yang baik kepada kawan-kawan kita yang buat. Nah, kita faham tak semua orang ada niat, ada minat, ada tujuan untuk pergi ke industri. Sebab mungkin sepanjang hayat dia tak rasa industri tu penting. Sepanjang dia di UTSM dia rasa macam dia macam mana saya cakap sebab saya ada kawan-kawan yang macam tu. Dan saya melihat bahawa orang dia fikir kalau pergi industri ni dia bukan macam akademik, dia datang macam technician. Saya ada kawan yang macam tu. Dia fikir ini dia nak bagi kita kerja ni. Kan? Kita pergi industri dia fikir orang nak bagi dia kerja. Kan? Ni kan teruk sangat ni dia macam tu. Kita kena faham juga bahawa industri ni pun kita industri dalam industri pendidikan. Dalam industri pendidikan tinggi dan kita faham tugas-tugas dan kerja-kerja kita sebagai ahli akademik. Mereka pun faham mereka punya tugas dan tugasan mereka sebagai ahli industri. Mereka ada dia punya KPI dia, kita pun ada KPI kita. Kita kena meetkan KPI itu untuk dia pun dapat manfaat, kita pun dapat manfaat. Kita tak nak dia industri je menang, kita je rugi. Ataupun kita yang menang, industri rugi, kita nak macam tu. Kan? Sebab inilah macam saya cakap tadi, industri dia tahu. Kadang-kadang kita datang kat dia sebab kita ada KPI yang kita nak. Bukan sebab kita nak tolong dia, tapi kita nak dapatkan surat, nak dapatkan point untuk kita naik pangkat. Dia pun tahu. Tapi kita tak boleh lah, tak buat. At least kita kena pergi, kita kena approach, kita kena cakap dengan dia. Okay, kita buat ni macam ni. Okay, so kita nak apa daripada industri dan kita offer apa yang kita boleh bagi pada industri. Dan ada juga cabaran lain yang selain daripada ni, yang dia datang, dia bawa title doktor, dia pergi ke industri, dia buat macam dia hebat. Itu satu masalah paling besar yang saya rasa kesilapan besar yang tak perlu dilakukan, yang tak patut dilakukan. Kita ada title doktor ke, kita ada title apa sekalipun, bukan lesen untuk kita rasa hebat bila pergi industri. Kan? Dengan pergi, dengan gaya, dengan kereknya kan. Okey saya macam ni lah. Okay, kita tak naklah kerja macam ni, kita tak boleh ni. Dia awal-awal dia dah bagi negative impact. Jadi orang pun tengok. Sebab bila kita buat macam tu, orang tak tengok semata-mata kepada title doktor dia, tapi orang tengok kepada UTSM as a whole. Oh ni daripada Mamat, ni daripada UTSM ni, macam ni sekali. Dah tak seronok kan. Sebab tu kita keluar, kita bawa lah nama UTSM atas post kita tu sebagai doktor ataupun title kita sebagai doktor tu, tapi bukan lesen untuk kita rasa hebat. Yang tu saya bagi nasihat awal-awal lah, sebab orang industri ni kadang-kadang dia tak minat orang yang ada terlalu ada ego, angkuh dan sebagainya. So kita datang, kita humble je lah. Okay, ni saya pernah buat, ni saya cadangkan macam ni. Kita tak boleh sangat kalau macam ni universiti dia tak benarkan macam ni. Kita adalah kita punya jawapan. Jangan kita tak boleh macam ni kita susah ni. Ni kalau macam ni nanti kita kena tambah duit, tak cukup Tak boleh, kita tak boleh terlalu angkuh dengan keadaan yang macam tu. Okay, dan seterusnya saya nak buat ni untuk topik yang terakhir tadi ialah perkongsian pengalaman bagaimana saya menubuhkan satu pusat industri. Yang pertama di luar UTSM. Okay, dan saya juga berbesar hati untuk menjemput rakan-rakan di PPD datang dan melihat kawasan pusat industri ini yang terletak di Bandar Hilir, Melaka. Okay, kita ada satu pusat konservasi, arkeologi, survey dan tata cara pemeliharaan warisan iaitu Kasturi. Okay, sebuah pusat yang bertanggungjawab untuk menjalankan kerja-kerja konservasi baik pulih bangunan dan juga penyelamatan bangunan-bangunan warisan. Okay, dah beberapa projek kita involve. Kalau kata di UTM kita ada KALAM, iaitu Kajian Alam Melayu. Kemudian kita di UiTM kita ada Kutai. Adalah beberapa center di luar sana.
kemudian kita UKM, kita ada Serambi dan sebagainya. Ada beberapa center di luar sana di universiti yang dah establish, dan kita di UTHM Kasturi especially adalah satu center yang baru bulan depan kira genap setahun kita ditubuhkan. Ditubuhkan pada bulan tarikh kita sign adalah pada 30 September. Jadi pada bulan 9 kita cukup genap setahun berada di bumi Melaka, di atas bukit paling bersejarah di Melaka, iaitu di Bukit St. Paul atau sekarang diberi nama sebagai Bukit Melaka. Dan kita mempunyai kawasan yang sangat besar dan sangat-sangat berterima kasih dan sangat-sangat berhutang budi kepada pihak Perbadanan Muzium Melaka sebab sanggup untuk memberikan kita bangunan beserta kawasan untuk kita jadikan sebagai pusat industri. Dan kerjasama ini saya rasa kita tak boleh hentikan untuk setahun, 2 tahun. Kita kena teruskan. Kalau tak saya teruskan pun akan ada pengganti-pengganti lain yang mungkin boleh meneruskan kelestarian pusat industri ini. Dan tempat kita sangat cantik, luas dan terletak di poin pelancongan yang ramai orang pergi. Yang pertamanya dia berhampiran kalau di parking kereta tu kita parking di bangunan merah State Heights. State Heights, kemudian di atas tu kita akan berjalan, dia akan pergi kepada gereja St. Paul. St. Paul Church. Dan dia terletak bersebelahan dengan St. Paul Church dan juga lokasi dia adalah di Muzium TYT lah, Muzium Tuan Yang Terutama Negeri Melaka ataupun Rumah Gubernur. Walaupun dia cantik di atas bukit, tapi kawasan ni agak menyeramkan. Terutamanya bila tak ada orang. Bila orang datang tapi orang tak sibukkan nak pergi ke tempat kita. Dia nak pergi kepada gereja, nak pergi kepada jalan kaki, nak tengok pemandangan cantik, point view dan sebagainya. Jadi kita rasa dengan bangunan yang macam ni, kita duduk seorang dua dalam tu, kita rasa macam ada 10 orang. Jadi cepat-cepatlah kita keluar kan. Dia bukan tak seronok, tapi kita tak rasa, kita rasa macam-macam rasa lah di bangunan-bangunan yang macam ni kan. Sebab di sebelahnya tu ada kubur Belanda, Dutch graveyard, ada banyak juga, dan itu menambahkan lagi seram kawasan bangunan ni. Jadi kalau saya duduk sini seorang, 2 orang ni agak seram. Jadi itulah saya jemput rakan-rakan BPD datanglah melawat saya di sini nanti. Sebab saya berada di sini pada hari Rabu, Khamis dan Jumaat. Maksudnya saya bekerja 6 hari lah. Selagi Johor tak tukar cuti kepada Sabtu dan Ahad. Maksudnya saya Ahad, Isnin, Selasa saya berada di Pagoh. Sama ada petang Selasa atau pagi Rabu tu saya akan bergerak ke Melaka. Rabu, Khamis dan Jumaat. Jadi saya bekerja 6 hari seminggu. Jadi dengan yang lain-lain tu allowance tu tak termasuk, tak adalah. Tapi kita buat sebab kita minat dan kita ada komitmen. Jadi satu perkara yang membantu kita lah. Kerjasama ni kita buat antara Perzim, Perbadanan Muzium Melaka dan juga UTHM. Kita mula secara underground pada tahun 2016. Kita mula secara underground. Kenapa kita bermula underground? Sebab kita tak ada apa-apa yang kita nak offer. Dan dalam bidang ni, di antara rakan-rakan saya yang lain, saya je yang berada dalam bidang ni. Yang lain-lain tu membantu. Jadi bila kita nak offer sesuatu yang berbeza, dan di tempat yang jauh daripada masa tu 2016 kita belum pindah ke Pagoh lagi, jauh daripada Paik Raja, kita tak pasti dia orang nak ke tak. Tapi kita mula buat repo yang baik. Kita buat repo yang baik, kita tanya apa yang kita boleh bantu Perzim. Dan melalui reputasi tadi, reputation yang agak baik, jadi dia nampak kesungguhan kita, komitmen kita nak bantu mereka. Dan bermula daripada tu banyaklah kerja-kerja yang cuba dibagi kepada kita dan kita boleh deliver dengan baik. Dan mereka tengok UTHM bagus. Dan mereka menjemput kita untuk buat satu kerjasama.
kerjasama yang berbeza daripada kerjasama yang mereka pernah buat sebelum ni. Okey, jadi beberapa perbincangan daripada dekan lama kepada dekan yang baru kepada dekan lebih baru. Okey, dan akhirnya kita berjaya mewujudkan satu perjanjian, memorandum perjanjian untuk ditandatangani di antara Kerajaan Negeri Melaka yang diwakili oleh Perzim dan juga UTHM, dan kita telah secara rasminya telah sign pada 30 September 2021, dan fokus kita adalah terhadap bangunan warisan, iaitu objek fizikal ketara. Okey, maknanya kita termasuklah monumen, kubur, tapak, selain daripada bangunan tu tadi. Okey, dan di tapak kita untuk bangunan yang di bahagian dalam tu kita tak banyak buat. Kita cuma letak 2-3 barang saja, terutamanya perabot-perabot dan juga meja untuk kita sebagai office. Okey, dan kita dapat tajaan di luar. Okey, bukan sahaja daripada Perzim, tapi daripada supplier-supplier dan juga daripada orang yang pakar, daripada konservator dan sebagainya. Jadi yang kat luar-luar ni kalau datang boleh tengok dia ada bumbung, dia ada mock-up dinding. Okey, dinding ni ada macam-macam jenis dinding yang bata zaman Kesultanan Melaka, zaman Portugis, zaman Belanda sampai zaman British. Kita ada dia punya mock-up dia. Okey, termasuklah bumbung-bumbung, contoh penggunaan bumbung paku Belanda, jenis-jenis V-tiles, V-shape tile dan sebagainya. Kita banyak berada di sini. Okey, dan saya tak nak ada salah faham bahawa bangunan itu civil, tapi bangunan ini dia merangkumi civil, mechanical dan juga electrical dan juga lebih daripada tu. Kita tak nak nanti bila orang fikir, okey ini civil punya projek, ini Jabatan Teknologi Kejuruteraan Awam punya projek, tak nak. Okey, tapi dia siapa-siapa saja sebab benda ni dia berkaitan dengan sejarah. Jadi bila kata electrical, okey dia ada wiring yang zaman dulu punya wiring. So kita boleh tengok wiring zaman dahulu, okey macam mana dia orang buat pembumian, macam mana dia orang pasang lightning arresters dan sebagainya. Kemudian untuk mechanical pun kita jemput juga macam mana mechanical punya peralatan. Okay, bangunan-bangunan lama tapi kita pasang aircon. Kalau ikut kan bukanlah tak boleh, tapi dia merosakkan. Tapi kita meletakkan juga aircon sebagai fungsi aircon tu pada hari ini. Jadi mechanical boleh tengok, okay, kat mana dia boleh datang dan kat mana dia boleh bantu. Okay. Ini berkaitan dengan tu. Jadi bila kita dah ada bangunan, kita dah ada tapak, kita dah ada pusat latihan kat kawasan luar ni, kita buat training. Okay, jadi ada training plaster dinding, kita ada training pasang bumbung, kita ada buat training ikat bata dan sebagainya. Jadi beberapa aktiviti telah dijalankan dan kita juga telah mendapat pengiktirafan bersama rakan strategik kita yang lain, iaitu WHO Melaka World Heritage WHO, dan bersama juga dengan Jabatan Warisan Negara. Okay, dan Jabatan Warisan Negara telah menjemput kita untuk mengadakan MOU. Okay, sebab dia tengok kawasan ini sangat strategik dan kita punya pelaksanaannya sangat efektif. Okay, dia kata tak ada lagi satu pusat konservasi yang sebegini di Malaysia. Okay, dan kalau ada pun di Indonesia lah. So mereka akan buat satu benchmark punya program untuk ke Indonesia, tengok macam mana pusat konservasi mereka dijalankan. Okay, apa lagi alat, material, bahan yang nak ditambah di sini, okay, kita akan bekerjasama dengan Jabatan Warisan Negara dan juga di pihak Perzim itu sendiri. Okay, ini beberapa gambar yang ni masa ni kita jumpa dengan Ketua Menteri 2 hari sebelum signing. 2 hari sebelum signing kita jumpa dengan Ketua Menteri, kita nak bagi tahu tentatif perjalanan masa signing. Okay, ni masa kita duduk dalam pejabat Ketua Menteri. Okay, ni masa hari signing, Majlis Tantangan Memorandum Perjanjian. Okay, masa ni semua YB Exco dan juga Ketua Menteri. Okay, bersama Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka dan sebagainya.
Okay, ni selepas tamat signing, kita yang sign wakili pihak UTHM adalah Datuk NC, Prof. Datuk Wahid dan juga TNCPI sebagai saksi. Okay, di pihak Perzim kita ada Exco dan juga pengurus besar yang sign. Okay, ni di Kasturi punya office. Kita ada satu office, masa ni kita tak ada buat apa-apa lagi, meja pun tak ada, apa pun tak ada. Okay. Kemudian ni dalam news, okay, kita punya pencapaian dalam news lah. Okay, kemudian ni tadi tempat yang sama. Okay, kalau lihat di belakang bangunan putih itu ada satu bangunan lain, itu adalah Gereja St. Paul. Okay, ini adalah pusat kita punya training area. Okay. Kita tak keluarkan satu duit pun sampai sekarang. Yang keluarkan duit adalah pihak Perzim dan juga state government. Okay, ini contoh-contoh mockup. Ini kawasan latihan. Okay, cuma apa yang saya nak kongsikan selebihnya berkenaan dengan penumbuhan ini, okay, pengalaman saya, okay, kita pergi bukan sahaja masa kita approach, bukan kita approach, masa pihak Perzim, okay, kata kita akan kena buat satu kerjasama yang lain daripada yang lain, kita nak buka pusat, satu pusat konservasi. So cadangan tersebut telah dibawa ke board of Perzim. Masa itu yang dipengerusikan oleh Exco. Okay, dan ini pengalaman yang sangat-sangat saya tak boleh lupakan lah pada ketika itu. Okay, saya buat pembentangan, saya mewakili UTHM, kita bentang, kita tunjuk apa kepakaran, kebolehan dan sebagainya lah, semua yang positif-positif. Okay, tapi apa yang saya tak boleh lupakan ialah kita masa board. Okay, board itulah kita bukan nak cerita board tu tak okey. Tapi saya kena depan ramai-ramai ni saya kena marah. Saya kena dia adalah perkataan-perkataan dia kan. Okey, marah-marah tu, lepas tu marah-marah lagi tu. Okey, kita tengok apa hal aku kena dekat UTHM pun aku tak pernah kena maki macam ni kan. Tiba-tiba kita masuk board tu, kita kena maki. Saya kena maki. Kan? Saya dengan seorang lagi kawan saya tu dia lah dia membantu juga. Tapi yang teruk kena lah saya. Okey, kau ingat ni apa semua kau nak minta duit kerajaan. Macam itulah. Kena maki kan. Adalah ayat-ayat dia yang saya tak boleh kongsikan di sini. Dan benda tu bila kita kena kan, kita dah sedown. Apa benda, apa hal kau sampai macam tu sekali kan. Dan benda-benda tu memberi saya satu pengajaran lah. Kadang-kadang kita rasa kita dah okey, dah bagi yang terbaik. Tapi di sebelah pihak, di pihak yang lain dia tak mempunyai sama thinking dengan kita. Dan dia melihat benda tu kita ni sebagai macam kita minta dia duit. Macam kita minta dia something. Kau tak boleh tarik sendiri ke? Macam tu. Dan bila dia tanya berapa duit yang kita ada, kita pun beritahulah duit amount tu, dia ketawa. Dia kata macam tu, itu bukan kerjasama, dia kata kan. Macam-macam lah. Dan itu antara perkara yang saya tak boleh lupakan sepanjang tempoh saya menubuhkan pusat konservasi. Yang lain-lain tu banyaklah yang baik, yang okey. Dan tapi ada jugalah macam contoh bila duduk di sini, okey, di UTHM dia bagi saya sebagai ketua pusat industri Kasturi. Okey, dia punya lantikan adalah sebagai ketua pusat industri Kasturi. Tapi di sebelah Perzim, di bawah state government, okey, dia melantik sebagai pengarah pusat konservasi. So kat sini ada dua konflik. Okey, asas kepada lantikan ataupun pos pengarah tu daripada state government, okey, adalah disebabkan tujuan utama adalah nak buka pusat konservasi. Dan mereka melihat beberapa pusat konservasi diterajui oleh director, pengarah. Jadi bila kita letak ketua pusat, dia kata, okay, kita akan merendahkan tahap pusat konservasi yang kita sendiri dan berbanding dengan pusat-pusat konservasi yang ada di luar negara. Okay, kebanyakan di luar negara mereka panggil directors of conservation center dan sebagainya.
So kerajaan Negeri Melaka nak juga menggunakan perkataan director. Cuma di UTSM dia kita iktiraf sebagai ketua pusat. Kemudian bila ada kena mengena dengan state, jadi ada beberapa jawatan kuasa state yang saya terpaksa libatkan. Yang saya terpaksa terlibat. Yang mana dalam jawatan kuasa state dia panggil saya saja. Maknanya saya terpaksa tinggalkan rakan saya yang sepatutnya saya bawa sekali. Jadi sebab masuk dalam jawatan kuasa state dan sebagainya, jadi nama yang dipanggil adalah nama saya saja. Jadi terpaksalah saya bergerak sendiri. Dan kebanyakannya sehingga hari ini banyak yang saya bergerak sendirilah. Kalau ada pun saya terpaksa panggil untuk sebab kita di UTSM sendiri kita ada tim. Tapi bila sampai ke sana saya jadi berseorangan. Okay, dan banyak benda-benda yang bila kita melibatkan bangunan lama, kita melibatkan bangunan-bangunan dari jenis keagamaan, masjid, gereja dan sebagainya. So banyaklah benda-benda sensitif yang saya terpaksa deal. Okay, ada sampai masa kita diserang, macam saya diserang. Okay, diserang oleh penduduk-penduduk, oleh jawatan kuasa, contoh masjid. Kan, kita nak baiki masjid tapi kita diserang oleh orang-orang tempatan. Kenapa kita nak baiki masjid tersebut? Kita nak buat apa semua. Okay, bagi je duit dekat dia orang akan settlekan. Macam itulah. Okay, untuk beberapa masjid yang dah siap dibina. Okay, tapi berlaku kerosakan dan kita lambat ambil tindakan. Okay, kita juga kena tembak dengan pengerusi masjid. Banyaklah perkara-perkara macam itu yang terpaksa dihadapi, tapi benda itu semua pengalaman lah. Pengalaman untuk saya tubuhkan sebuah pusat industri. Dan itulah saya berharap pada kerjasama khususnya hari ini di PPD, kalau nak bekerjasama dengan Kasturi, saya alu-alukan banyak benda yang kita boleh buat, banyak benda yang kita boleh lakukan. Nak buat attachment, nak buat sangkutan industri di Kasturi juga saya alu-alukan. Okey, kalau kata nak buat attachment 3 bulan, nak buat attachment setahun, buat ni saya alu-alukan. Banyak kerja yang kita boleh buat, banyak kerjasama luar yang kita boleh buat. Dan saya berharap semua orang pun lepas ni dapat pergi ke industri, melihat industri sebagai satu rakan penting selain daripada kita di UTSM. Kita juga kena jadi jago di luar. Kita kena ada nama, kita kena build repo, kita kena bawa nama UTSM. Okey, saya nampak perjalanan kita kalau masih panjang, tapi kalau kita tak start, okey, dia akan jadi langkah tu akan jadi lebih lama. Jadi apa pun kita kena mula, kita kena start, kita kena ada first step. Okey, sebelum kita nak melangkah-melangkah yang seterusnya. Okey, dan kejayaan-kejayaan yang ada pada hari ini bukanlah kejayaan saya semata-mata, tapi kejayaan daripada rakan-rakan, bantuan dan juga saya tak melihat ni sebagai satu kejayaan lagi, tapi saya menghargainya sebagai satu pencapaian. Dan pencapaian ini tidak boleh dicapai tanpa bantuan rakan-rakan di fakulti, rakan-rakan di universiti. Okay, di PPD rakan saya Irwan Sani, kita ada Dr. Hairudin, Dr. Hairi. Okay, yang banyak juga membantu saya bagi input, bagi knowledge dan sebagainya, dan saya amat hargai segala jasa-jasa dan juga pertolongan daripada rakan-rakan, dan saya doakan supaya hari-hari kita, urusan hari-hari kita yang akan datang akan dipermudahkan. Jadi saya rasa setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak PPD yang sudi menjemput saya. Saya dah katakan kepada Saudara Irwan, saya bukanlah siapa-siapa. Ramai lagi yang lebih hebat. Cuma apa yang saya nak buat pada hari inilah perkongsian, dan saya cuba juga untuk bagi motivasi supaya semua dapat keluar pergi ke industri. InsyaAllah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Muhammad Ashraf. Manakan beliau lepas ni ada meeting dengan dekan katanya. Kita pihak penganjur minta maaf lah kita tak dapat nak entertain soalan-soalan. Tapi kalau ada sesiapa yang berminat, memandangkan ada yang dah PM saya berminat dengan ni lah historical building ni, boleh PM saya untuk dapatkan kontak Dr. Ashraf lah untuk berbincang dengan beliau.
dan juga untuk bertanyakan tentang topik kita hari ini lah, how to approach industri. Okay, kita pun ada kira macam otai jugalah di PPD, Speed Dr. Hybrid dan sebagainya. Tapi kita kalau boleh, kalau macam event macam ni, kita nak panggil bomoh luar lah cerita kan. Sekali lagi saya mewakili Jawatankuasa Perundingan Hubungan Industri mengucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Ashraf atas kesudian beliau berkongsi pengalaman. Okey. Dan kalau ada apa-apa macam saya beritahu tadi lah, boleh minta dia saya lah untuk PM Dr. Ashraf lah. Okey. Terima kasih atas penyertaan rakan-rakan di PPD, walaupun tak ramai tapi adalah penyertaan tu. Terima kasih. Saya rasa sampai di sinilah perkongsian kita. Nak kita ambil gambar tak? Saya situ lah ambil gambar. Ambil gambar kejap. Saya nak screenshot. Ya. Firdaus dah Firdaus. Okey. Kalau boleh buka ni lah. Senyum manis-manis semua. Okey, saya ada 2 pages Sekejap saya screenshot yang pertama. Okey, senyum. 1, 2, 3. Kejap ya, kejap. Okey, screen yang kedua. Okey, satu lagi. 1, 2, 3. Alright, terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih itu Firdaus kita punya apa hari ni. Okey. Terima kasih semua. Sehingga kita berjumpa lagi untuk program di masa depan. Masa depan. Mungkin kita akan jumpa lagi Dr. Ashraf. Banyak lagi nak cerita tu, kasturi. Okey. Terima kasih. Jadi boleh tak? Kita boleh mana-mana yang nak datang tu boleh bagi tahu. Saya insya-Allah saya boleh keluar surat dan sebagainya. Melaka banyak tempat makan, tempat minum. Kalau tak tanya lawatan industri lah kira ni kan, lawatan industri kan. Boleh kalau kata nak buat lawatan industri ke apa, datang bagi tahu je lah, nanti kita akan buat surat. Kita akan keluarkan surat. Datang 1 jam, lepas tu lain jam tu nak pergi situ tempat banyak tu. Kita ada Pahlawan Mall, kita ada Mahkota Parade kan. Bolehlah nak naik Tamim Sari ke apa. Dia memang dekat-dekat situ. Dia memang satu spot yang cantik lah. Datang bagi tahu dulu lah. Okay, kalau jumpa saya kat sana tu, bukan saya ponting kerja saya bekerja di sana. Okay. Terima kasih. Kalau ada apa-apa salah dan silap, saya mohon maaf terlebih dahulu. Terima kasih sekali lagi kepada pihak PPD lah. Baik, terima kasih. Jangan lupa kehadiran ya kawan-kawan. Baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih, Doktor.